Yang berhormat sempurna. Disebabkan Yang Berhormat adalah kepimpinan parti, daripada 15 minit saya bagi 25 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker atas penambahan waktu yang diberikan kepada saya untuk berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan ini merupakan bukan selalu kita mendapat ruang. Saya baru sampai pagi tadi. Petang ni saya kena balik juga. Dan saya amat menghargai ruang dan peluang pada petang ini untuk saya membahaskan Tita Diraja yang telah disampaikan pada 18 Mei 2020. Kandungan Tita Diraja ni agak mendalam dari segi konten dia dengan izin. Dan saya melihat menyentuh tentang apa yang tuanku sebut COVID-19. Dan saya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada frontliners yang telah ada pun terkorban, yang masih lagi dalam ward, dalam keadaan berhadapan dengan masalah COVID di negara kita. Malahan kita masih lagi berhadapan dengan masalah ini. Kita belum lagi mengatasi masalah ini. Di beberapa tempat yang masih kita hadapi, dan kita terkadang itu melihat petugas-petugas bila balik ke rumah tak sanggup untuk nak memeluk anak dan keluarga mereka kerana kebimbangan terjangkit anak-anak ini. Walaupun demikian, saya dapat melihat bahawa usaha ini perlu kita tingkatkan. Kita di peringkat negeri Sabah telah pun bertungkus lumus, walaupun berhadapan dengan COVID-19, COVID politik pun ada juga cabaran yang kita hadapi. Namun demikian, kita tabah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi sebarang rintangan dan cabaran di muka bumi ini. Kerana kita yakin berpegang dengan insya-Allah perjuangan yang ikhlas, perjuangan yang berlandaskan Ihdinas Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bimbang COVID-19 ini adalah merupakan satu perkara yang telah ditekankan oleh tuanku dalam tita dia. Ini bukan sama dengan financial crisis yang kita hadapi dahulu. Financial crisis dia agak berkelompok, dirantau di negara ini, di negara itu. Tapi COVID-19 ini merupakan satu wabak yang merebak, melumpuhkan bukan hanya mematikan umat, bahkan juga melumpuhkan ekonomi dunia yang ada pada hari ini. Dan kita melihat keadaan ekonomi di merata tempat yang dahulu menjadi trading nation. Tidak mudah. Berhadapan dengan berbagai masalah. Masa COVID-19, negara Brunei, Menteri Luar kedua berhubung dengan saya, Datuk Seri. Kami berhadapan dengan bekalan makanan yang tak mencukupi. Kena kebiasaan kami beli ikan daripada Tawau. Buah-buah sayur-sayur daripada Sepitang. Dengan itu saya telah meminta kerjasama daripada kementerian-kementerian yang terbabit untuk membantu mereka supaya kelebihan daripada hasil makanan yang kita tanam di bumi Sabah, seafood ke, vegetable ke, ianya juga disalurkan, dihantar ke negara-negara jiran kita. Dan kita sedar dan tahu ini merupakan satu masalah yang perlu ditangani dengan berhemat. Bukan hanya kita sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah negara melihat di rantau Asia ini, kena trading nation. Kalau seumpama seperti yang disebutkan oleh rakan saya yang berhormat Kota Raja tadi, ASEAN countries must work together dengan izin. Kita tidak boleh hanya secara individu sebagai sebuah negara. Malahan kalau kita melihat menangani masalah ini, perlunya ada penyatuan umat. Perlunya penyatuan pahaman politik yang ada walaupun ada perbezaan politik. Saya selalu tekankan G2G. Federal government must work with the state government. Not because kena landasan politik, tapi menyelamatkan negara, menyelamatkan umat. Kita perlu melihat bagaimana perbezaan itu. Bukan oleh kena kita nak popular dalam gelanggang politik, tapi kita nak menyelamatkan umat yang ada di negara ini. Kita nak memulihkan ekonomi di negara ini. Bayangkan masalah yang kita hadapi pada hari ini. Bila moratorium ini lifted, bila mana bil elektrik datang,
bila mana bil air datang, pengangguran yang ada di negeri Sabah pada hari ini dah pun mencecah 100 lebih ribu orang-orang yang menganggur, bermasalah, yang perlu kita tangani, yang perlu kita hadapi untuk bukan hanya sebuah negeri yang kita tahu mempunyai kekayaan dia, boleh menyumbang ke arah kekayaan negara kita. Negeri Sabah merupakan negeri yang terkaya daripada sumber minyak, 37% dengan izin. Kita punya reserve oil yang ada come from Sabah, 1.8 billion barrel. Kita mempunyai reserve yang begitu besar. Kita mempunyai pengeluar gas yang kedua terbesar di negara ini. Bayangkan keadaan ini yang kalau kita fokus dalam memerintah negara, memerintah negeri, tapi tidak hanya kita lihat pertelingkahan pergaduhan tanpa apa batasan. Perkataan yang kita lontarkan dalam persidangan ini membimbangkan kita. Kita yang digelar ahli yang berhormat, dewan yang mulia, tapi perkataan yang kita gunakan adakah kemuliaan dia? Dari segi ukuran perkataan yang kita lontarkan tapi tidak selari dengan amalan kita. Mengukur manusia bukan setakat dengan perkataan, amalan dia. Ini yang saya bimbang sangat. Jadi saya berharap sungguh usaha yang pertama harus dilakukan ialah penyatuan umat yang ada di negara ini. Untuk melihat apa kepentingan dia, apa keutamaan yang perlu kita berikan dalam mentadbir negara. Bukan nak kita lihat berapa jumlah kursi yang kita dapat. Sehingga sekarang pun berlaku di peringkat negeri Sabah COVID politik yang ada. Nak jumlah itu, nak jumlah ini, sekejap lagi nak angkat sumpah. Sekejap lagi perlu dua. Sekejap lagi. Ini dah memula daripada semenjak puasa hari raya yang lalu. Tapi kita selaku pemerintah di Perdana Negeri berserah dengan Allah SWT. Kita katakan bahawa kita pemerintah, kita nak jaga rakyat kita nak pastikan supaya kelangsungan bukan hanya kehidupan rakyat di negeri ini, bahkan juga untuk membolehkan mereka beramal. Bayangkan tekanan dan tekanan dalam pilihan raya yang telah lalu ke-14. Salah satu isu di antara isu yang menghambat kita sehingga kelumpuhan dalam sejarah negara ini, UMNO BN memerintah 60 tahun. Tidak mungkin boleh digagalkan waktu itu. Kerana saya juga menjadi naib presiden UMNO waktu itu. Saya juga telah berjuang 35 tahun dalam UMNO daripada pemuda sampai naib presiden. Tapi bila keadaan dan nilai-nilai yang saya lihat perlu kita jelaskan. There must be clarity in our values in life. Mesti ada jelasnya dalam nilai hidup kita. Sama ada perbezaan politik ataupun tidak negara kita. Bayangkan pilihan raya yang lalu. Punya berat. Bukan berat dari segi pertimbangan saya. Saya terpaksa tumbangkan adik saya. Ketua bahagian Ladatu, ahli Dewan Undangan Negeri Ladatu. Waktu itu. Tapi pertimbangan saya selaku wakil rakyat bukan oleh kena keluarga saya. Bukan oleh kena kepentingan pribadi saya. Tapi kepentingan negara dan kita sebagai pemimpin rakyat yang ada. Kena kita lihat negara itu jauh penting. Rakyat penting. Kalau kita nak jadi ketua keluarga, kita duduk di rumah saja. Kita jaga rumah kita sebaik mungkin. Bukan menjadi pemimpin negara. Jadi saya melihat perkara ini perlu bagi kita untuk kita urus dengan baik. Kebimbangan saya instrumen dalam pilihan raya yang telah lalu. Contohnya, institusi kehakiman, kepolisian, SPRM, lembaga hasil dalam negeri kita. Ini menjadi satu instrumen politik bukan untuk mentadbir negara kita. Bayangkan pada hari ini, ramai di antara YB saya yang berhadapan dengan dan diantar dengan statement LHDN. Dahulu tidak ada. Sekarang ni ada. Tapi yang paling banyak mendapat surat-surat ini di negeri Sabah. Tidak di Johor, tak banyak sangat di Johor. Tidak banyak sangat di Perlis, tidak banyak sangat di Kelantan. Ini membimbangkan kita keadaan ini. Walaupun mungkin ada, tapi jumlahnya saya katakan bahawa ini membimbangkan kita. Apakah fokus kita? Sempurna. Ya. Sikit tambahan. LHDN ni dia mungkin cari semua ahli parlimen. Sebab saya di Kelantan, saya pun baru terima surat juga. Bagi pembetulan. Iyalah, saya tahu kita terima. Tapi kadang-kadang itu terima sampai kadang-kadang bukan setakat terima, tapi tekanan pun ada. Saya dahulu, masa saya berhadapan dengan pilihan raya pun saya dapat tekanan. Waktu itu saya menjadi pembangkang. Tapi ini pengalaman. Bukan kita nak reka, bukan kita nak cipta. Ini segala-gala kebenaran yang kita perlu hadapi. Tapi saya nak tekankan dalam bidang ekonomi. Di negara kita pada hari ini, rakyat dahagakan. Bayangkan, di negara ini, rakyat is crying for help dengan izin, Datuk Speaker.
They are crying for help dari segi macam mana menyelamatkan mereka dari belenggu ekonomi yang ada. Apakah rangsangan yang diumumkan 260 bilion yang telah diumumkan. Belanjawan tahun lalu 270 bilion lebih kurang seumpama itu. Hampir 3/4 trilion peruntukan ini. Di mana peruntukan ini dibelanjakan? Ke arah mana? Terkadang itu saya bertanya bahawa bila diumumkan oleh Timbalan Menteri Keuangan sudah berjumlah sedemikian rupa penerima di peringkat negeri Sabah. Bila saya tanya, disaluran ke mana? Ke arah mana yang kita nak lahirkan? Tapi kebimbangan saya bukan nak membangkitkan ekonomi negara kita, bukan nak membantu rakyat. Tapi perpaduannya bukan menjadi tunggaknya. Saya bagi contoh saja. Contoh, Unit Kepimpinan Pembangunan Masyarakat, UPPM. Lepas itu Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan. Tak ada pun di peringkat daerah-daerah. Peruntukan daripada kerajaan persekutuan diurus oleh Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Persekutuan. Di peringkat daerah pula ada di situ yang diurus oleh Unit Pimpinan Pembangunan Masyarakat, Kerajaan Negeri. Tapi saluran keuangan ini tujuan matlamatnya siapa? Membantu rakyat. Membangunkan negeri. Tapi dah dipisah-pisahkan. Diasingkan. Kerana yang penting ideologi politik yang ada. Pahaman politik. Bukan rakyat yang menjadi keutamaan yang memerlukan jalan. Bukan rakyat yang menjadi sasaran kita untuk membakalan air, bekalan elektrik yang ada. Ini bukan menjadi pemikiran kita. Bukan menjadi pertimbangan kita. Yang pertimbangan kita, YB ini kena urus, YB itu kena urus. Tapi yang menjalankan tugas ialah pejabat daerah. Di bawah kerajaan negeri. Tapi kita tidak sedar dalam artikel 106 Perlembagaan Malaysia. 40% daripada hasil yang diperolehi di negeri Sabah harus dipulangkan balik ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Itu tanggungjawab constitutional right, responsibility yang perlu dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Mau tidak mau, it has to be done. Otherwise there will be some constitutional crisis yang akan berlaku di peringkat saluran keuangan yang ada. Tapi malangnya pada hari ini dah diasing-asingkan. Ya. Dan bayangkan keadaan ini membimbangkan kita ke arah mana kita nak katakan laungan tita tuanku, penyatuan rakyat yang ada. Dalam tita tuanku ini cukup jelas, satukan rakyat, padukan rakyat. Kita nakkan supaya jangan berulang pada beberapa yang lalu sebelum ini. Nak berulang pula. Dari segi Kedah dah kena, di Melaka pun dah kena. Ya, bukan itu satu amalan yang kita katakan. Di Sabah, kita harap keadaan ini kita pastikan bahawa fokus kita. Pastikan supaya ianya untuk membangun negara. Kerana kita yakin bahawa ini merupakan salah satu perkara yang ditimbulkan oleh pihak rakyat di peringkat terkembi. Pada pemerintahan dahulu, salah satu isu juga yang telah pun kita bangkitkan, MS63. Itu salah satu perjanjian yang telah pun dimartabatkan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu sebelum kita mencapai kemerdekaan. Dan ini merupakan satu perkara yang penting, bukan untuk rakyat Malaysia saja di Semenanjung, tapi rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak. Kerana itu merupakan intipati yang telah membolehkan kita membentuk negara Malaysia. Bukan bererti bila kita highlight tentang kepentingan Sabah, dengan izin we are being parochial. Tidak. Tapi ini merupakan salah satu langkah usaha kita untuk membina negara. When you want to build a nation, touch the heart of all the people, Malaysian. Don't just touch the heart of people from Semenanjung. Jangan hanya touch the heart of people from one state or no state, but touch the heart of all Malaysian. Itu yang saya kata dahulu. Bila saya nyatakan dari peringkat awal, contohnya 20% royalti minyak. Saya katakan bukan kita menuntut supaya kita nak bankruptkan Petronas. Tidak. Tapi saya sedar dahulu, kalau tahun 1974, initial injections of capital waktu itu memang banyak. Kita memerlukan. Jadi kita tunggu sehingga beberapa tahun. Tak apa, tapi dalam keadaan sekarang pun, yang kita katakan, takkanlah Petronas boleh jatuh bankrupt sehingga menyerahkan 20% kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Tapi dalam pada itu kita berusaha. Di antara kerangka yang telah pun kita persetujui daripada 21 perkara yang terkandung dalam MX63. Kerajaan dahulu PH dah pun luluskan 17 daripada 21. Ya, yang tertinggal royalti minyak dari segi territorial boundary dia dan juga masalah SECB, Sabah Electric Board, gas and juga elektrik itu tertinggal cuma 3 saya rasa.
yang tertinggal, yang perlu kita nyatakan bahawa ini yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan dahulu, dah pun ditunaikan. Ya, dan saya berharap perkara ini akan dapat kita jayakan, ya, di mana Perikatan Nasional selaku pimpinan yang ada pada hari ini dapat meneruskan usaha ini. Kerana we are building a nation. It's not me is important. Yang important ialah building the nation. Kalau negara kita berbala oleh kena seperti yang disebutkan kata Raja tadi, pasal agama, pasal kaum, kalau kita gunakan itu, is very divisive. It's endless. Kalau kita guna agama, kalau kita guna bangsa, ini akan tidak membawa banyak manfaat seperti disebutkan. 400 tahun Amerika Syarikat merdeka. Berapa puluh tahun United Kingdom merdeka. Tapi kita tahu mayor di London, orang India, orang Pakistan. Obama orang hitam. Tapi bila Donald Trump datang dengan black and white, you can imagine, it's very destructive. It's very divisive. Pasal kita tengok, kalau kita guna agama mana? Mazhab mana yang kita nak pakai? Sepatut kita pakai mazhab Syafi'i yang afdal lagi sempurna. Tapi ini mazhab lain yang kita pakai. Muhammad, apakah yang Muhammad sedar dalam peraturan dan juga perlembagaan persekutuan, dia sebut agama Islam sunnah wal jamaah. Dia tak sebut sunnah mazhab Syafi'i. Kita daulat dalam perlembagaan ini memang kita akur agama resmi agama Islam. Tapi kita daulatkan. Kalau itu pun kita faham, ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i. Tidak sebut mazhab, sebut Islam sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Speaker ni pembohong tak Yang Muhammad mungkin seronok nama Syafi'i, tapi bukan mazhab Syafi'i. Saya tak nak pertikai tentang mana mazhab. Itu sebab saya tanya satu soalan yang Muhammad. Ya. Kita memperjuangkan nasib orang-orang Melayu, Boeing Putra, orang-orang beragama Islam. Kita tak minta supaya kita ambil hak orang lain. Tapi bila kita memperjuangkan hak kita, kita dituduh resis. Yang mak siapa yang resis sekarang? Kami tidak menafikan hak bangsa lain. Kami minta supaya kami diperjuangkan nasib kami, itu saja. Jadi tidak timbul soal resis di sini. Saya tak sebut tentang racism, cuma saya sebut tentang bagaimana kalau kita mengambil langkah seumpama itu seperti Donald Trump. It's very divisive. It's very, kita tengok kadang-kadang itu membimbangkan kita. Tapi kita tahu kita perjuangkan bangsa kita. Saya perjuangkan agama. Pasal saya orang Islam. Tapi kita tahu dalam perlembagaan pun agama lain boleh diamalkan. Ya. Tak boleh kita nak mengalang. Kita nak kata bahawa orang Melayu kita perlu perjuangkan. Dan 60 tahun kita perintah Barisan Nasional. Where did we go wrong? Kita kena perbetulkan keadaan yang ada. Kita nak salahkan orang Cina pasal dia kaya. Kita nak salahkan orang India pasal dia good peguam. Tapi kita kena lihat daripada dalaman kita sendiri. Apa sebab-sebabnya kegagalan kita selaku umat sehingga kita boleh perbetulkan keadaan kita untuk ke arah kejayaan. Ya, baik, terima kasih Datuk Speaker, terima kasih sempurna. Saya nak sebut sikit saja kekeliruan daripada pihak sebelah sana. Tadi ada yang mengatakan bahawa dalam perlembagaan ada menyebut tentang soal ketuanan Melayu. Ketuanan Melayu. Sedangkan di dalam perlembagaan hanya menyebut tentang soal kedudukan istimewa orang Melayu. Bukan ketuanan. White supremacy dan ketuanan Melayu adalah sama. Kerana bila ada tuan, ada hamba abdi. Dalam negara kita, tak ada hamba abdi. Semua agama, semua bangsa diberikan kedudukan yang telah ditetapkan tanpa menentukan satu lebih supreme daripada yang lain. Semua ada hak. Apa pandangan sempurna? Saya ambil maklum tentang perkara itu, walaupun demikian seperti yang saya sebutkan, if we debate on race and religion, it will be a long issue that we have to debate. And it's very divisive. Ini akan menular ke arah-arah. Tapi saya setuju dengan dia. Tapi masalah dia kita tak boleh nak panjangkan. Yang penting kehidupan rakyat. Orang arau banyak yang miskin. Ada orang yang kadang-kadang saya tahu. Ini keutamaan. Itu yang saya nyatakan. Rakyat di bawah ini kalau kita buat lawatan lebih kerap, mereka dagangkan bantuan daripada pihak pemerintah tentang bantuan makanan, sekolah anak-anak. This is the top priority. Dari segi untuk kita memerintah negara. Kita ada perintah negara. Perikatan Nasional ada perintah negara.
Govern the country accordingly. Jangan tak govern the country. Ini tak govern the country, disturb other state pula. Yang Amat semasa jadi Menteri Luar Bandar dulu, apakah Yang Amat dapat mengesan sesuatu daripada ARAU bila Yang Amat mengeluarkan kenyataan yang demikian apa? Yang Amat baru kenal ARAU hari ini. Masa Yang Amat jadi Menteri Luar Bandar, Yang Amat ada kurang kenal ARAU sikit kot. Ahli yang berhormat, dari ARAU ni sebenarnya saya kenal ARAU jauh, bukan setakat dia punya pimpinan dia. Saya kenal ARAU ni lama. Tapi bila saya turun ke bawah, masih lagi ada masalah-masalah yang dihadapi. Bukan hanya nak bantuan. Daripada waktu itu saya jadi kera pemerintah, bukannya mudah. Jumlah yang diperuntukkan berapa saja. Negeri-negeri yang kita nak salurkan, ada yang ketandusan. Ya, dari segi bantuan tak mencukupi. Ada setengah-setengah negeri. Ya, bukan di ARAU, di negeri-negeri lain. Ya, bila saya lawat ke Terengganu, contohnya, saya lawat ke Terengganu, saya nampak orang dalam rumah. Bila saya masuk rumah, saya nampak awan di atas dalam rumah dia. Bayangkan, keadaan ini takkan kita tak bimbang. Dalam negara kita yang merdeka, keutamaan-keutamaan mana yang harus kita ketengahkan. Jadi ini yang saya lihat. Datuk Speaker, seperkara lagi yang saya nak bangkitkan berhubung boleh minta. Saya bimbang sangat nanti isu. Yang Amat, Yang Amat Berhormat sempurna bercakap mengenai dengan kemiskinan. Saya tertarik dengan istilah yang digunakan bahawa kerajaan telah memerintah dan soal kemiskinan itu dirangkumkan dalam urusan kerajaan sepanjang 60 tahun. Saya kira bahawa dalam tempoh 60 tahun ada kejayaan yang telah diperlihatkan dan kelompok kemiskinan tetap ada dan mesti menjadi dasar kerajaan atau urusan kerajaan untuk melihat kemiskinan. Tapi bersetuju Yang Berhormat bahawa dalam tempoh 60 tahun itu ada satu persentage kita lihat bahawa ada di kalangan kita ni yang sudah ditingkatkan kehidupan yang boleh disebut sebagai kumpulan middle class dan middle class upper. Tapi kumpulan bawah tu tetap ada. Jadi ruang rakyat 30 juta dalam negara pasti sudah ada kejayaan, sama ada di Sabah, di wilayah Sarawak dan juga di wilayah Melaya ni ataupun di Semenanjung ni. Yang berhormat, perang terhadap saya akui bahawa memang ada kejayaan, memang ada masih lagi banyak. Ya, contohnya di peringkat negeri Sabah, kita di antara negeri yang termiskin. Jumlah dia cukup besar. Di negara kita, saya yakin ada kejayaan, bukan tidak ada, bukan saya nak nafikan. Khususnya dalam pemerintahan yang amat berbahagia Tun, Dr. Mahathir Mohamad dahulu. Tidak pernah rakyat di negara ini melonjakkan diri sehingga ke gelanggang antarabangsa, menjadi pedagang, menjadi investors. Bukan hanya menjadi pelabur di dalam negara, pelabur di luar negara, menjelajah ke merata tempat. Waktu itu kita dapat melihat. Tapi saya sudah ada tahu, mengimbangi pembangunan bukan kerjanya mudah. Ya, perlu disimbangi. Bukan hanya Kuala Lumpur dengan hanya kita katakan bangunan pencakar langit, tapi di Kimanis, kawasan Kimanis masih ramai lagi orang-orang gunakan jambatan gantung. Ya, itu dah 20 tahun. Itu yang saya katakan, perlunya kita melihat bagaimana membantu rakyat di peringkat akar umbi yang masih dagangkan perkhidmatan kita. Seperkara yang saya nak bangkit, iaitu berhubung kait dengan perlembagaan artikel 1/2 persekutuan. Pada 9 April yang lalu, yang kita telah bawa ke Dewan Yang Mulia ini, ya, waktu itu kita nak pindah perlembagaan untuk meletakkan kedudukan Sabah dan juga Sarawak sebagai sebuah wilayah. Itu yang kita katakan bahawa the spirit of our forefathers, dengan izin, yang nakkan supaya nation building kita realize. Mereka sanggup bercantum membina negara Malaysia atas ikatan perjanjian itu, di mana perlembagaan 1/2 keadaan Sabah bukan sama dengan Perlis, ya, bukan sama dengan negeri-negeri lain, tapi itu yang kita nak kembalikan. Jadi saya berharap dalam sidang yang mulia ini, Perikatan Nasional, di mana ada ramai ahli-ahli parlimen daripada Sarawak, akan turut bukan hanya membawa isu ini ke Dewan Yang Mulia ini, di mana waktu itu disokong oleh PAS, disokong oleh pihak-pihak wakil daripada UMNO. Dan saya yakin saya selaku pemerintah di peringkat negeri Sabah, insya-Allah jangan bimbang sangat. Kalau ianya selari dengan spirit perjanjian 63,
artikel 1/2 saya akan memberi sokongan supayanya satu usaha kita untuk membina sebuah negara, touching the heart. Bukan kita touch the heart of Malaysia dengan bagi projek satu individu dengan jawatan menteri ataupun jawatan timbalan menteri, but touch the whole. This is what the status of satu negara yang kita katakan. Terima kasih banyak. Ya, Muhammad, sikit. Sikit lah. Yang Muhammad pasal sebut pasal... Saya dulu ya, Muhammad. Saya dulu. Datuk Speaker, terima kasih. Terima kasih YB. Dia sebut pasal Langkawi ni, Langkawi. Kita nak bagi ke Arau, ya Muhammad. Pasal Langkawi berjaya di zamannya. Saya nak sokong ni, Muhammad. Yang Langkawi memang berjaya di zamannya. Tetapi di zaman PH, Langkawi gagal kerana ianya dikawal oleh menteri-menteri yang apa tu, yang tidak berwibawa, terutamanya Menteri Kewangan. Dia tak bagi floor. Datuk Speaker. Short penambang. Okay, thank you. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih YB Sempurna. Satunya berkaitan dengan touching the heart of the people, dengan izin, adalah untuk menyelesaikan dan menerangkan juga kuasa berkenaan dengan siapa yang boleh memberikan IC kepada pendatang asing tanpa izin, kewarganegaraan, dan juga apanya pendapat ataupun opinion dengan izin YB Sempurna, tindakan yang dibuat oleh kerajaan pusat setakat ini untuk menyelesaikan masalah pendatang asing tanpa izin di Sabah. Saya sebenarnya setuju perkara ini kita bangkitkan, tapi masa tak mengizinkan. Datuk Speaker, saya nak jelaskan sedikit. Perkara ini amat penting bagi kita. Kerana saya ini bukan hanya di label. Waktu saya perjuangkan UMNO dahulu, saya digelar sebagai anjing semenanjung. Dan lepas itu, bila saya memerintah di peringkat negeri Sabah, saya ni bapa PTI yang keluarkan kad pengenalan. Dan saya bimbang. Ada yang orang buat demonstrasi di jalan raya, termasuk ahli Parlimen Keningau, di merata tempat nak menyatakan bahawa inilah yang dikatakan bahawa pengeluar IC. Sekarang dia jadi timbalan menteri dah. Dah cek sama ada ini kuasa kerajaan negeri Sabah ataupun kuasa ketua menteri kan dia buat IC ataupun kerajaan pusat, Jabatan Pendaftaran ataupun Immigration. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada yang Datuk Speaker atas ruang. Boleh sikit ya, Muhammad? Terima kasih. Dah habis yang memarau. Sempurna.